A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pagi ni kita bersama-sama lagi dalam sesi tadabbur harian. Insya-Allah hari ini kita akan bersama-sama di muka surat yang ke-83 insya-Allah. Kita akan bersama-sama di surah An-Nisa ayat 28 sehingga ayat 33. Surah An-Nisa ayat 28 sehingga ayat 33 insya-Allah. Muka surat kita ialah muka surat A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu yuridu an yatuba 'alaikum wa yuridu allazina yattabi'una asy-syahawati an tamilu mailan 'azima. Shadaqallahul azim. Ayat yang saya baca tadi adalah ayat yang ke-28 daripada surah An-Nisa. Jadi hari ini kita akan tengok sambungan daripada apa yang telah kita baca sebelum daripada ni. Yang kita baca sebelum daripada ni adalah tentang bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala memandu kita dari segi kalau perkahwinan dengan hamba dan sebagainya, dan Allah Taala jelaskan bahawa Allah Taala jelaskan semua hukuman-hukuman ni tentang sama ada tentang muharramat, perempuan-perempuan yang diharamkan kahwin kan, apa siapa yang boleh, siapa tak boleh, dan kalau tak boleh, kalau tak cukup mas kahwin, tak cukup kemampuan bagaimana dan sebagainya. Allah Taala jelaskan semua perkara tu tentang miras dan sebagainya. Dah habis. Jadi Allah Taala berkata, telah menyebutkan bahawa semua tu Allah Taala jelaskan untuk memudahkan manusia insya-Allah. Jadi kita akan baca hari ini, Allah Taala sebut lagi kan. Allah ni Allah Taala kata ialah wallahu yuridu an yatuba alaikum. Allah Ta'ala suka sebenarnya untuk memberi keampunan kepada kita semua. Allah Ta'ala wallahu yuridu an yatuba alaikum. Allah Ta'ala mahu untuk memberi taubat kepada kamu semua. Jadi maknanya Allah Ta'ala ni bukannya enggan untuk menerima taubat, susah untuk menerima taubat, tak. Allah Ta'ala menanti daripada kita petunjuk kita ni bersungguh-sungguh untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Allah Taala suka kalau kita ni bertaubat kepadanya. Jadi oleh kerana itulah maka kita sepatutnya lah menyahut seruan Allah Subhanahu Wa Taala ni. Kerana Allah Taala nak kita ni bertaubat, suka kepada taubat kita, maka sepatutnya kita ni bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan istighfar. Istighfar tu maknanya astaghfirullahalazim, dan juga bertaubat iaitu dengan melaksanakan 3 yang disebutkan oleh ulama, iaitu 3 ataupun 4 syarat-syarat untuk bertaubat. Jadi itu yang pertama. Yang keduanya Allah SWT sebut ni, tapi orang-orang yang wayuridul lazina yattabi'una syahawat, dan tapi ini tapi berlainan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala suka kita ni bertaubat, tetapi orang-orang yang suka, Allah Taala kata yuridu an yattabi'una syahawat, mengikut syahwat ni. Mengikut syahwat ni siapa? Jadi ulama tafsir kata sama ada mereka ni Yahudi ke, sama ada mereka ni Kristian ke, sama ada Majusi ke, sama ada orang-orang kafir ke secara umumnya, ataupun orang-orang yang suka berzina dan sebagainya yang disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebelum daripada ni tu. Mereka tu semua tu adalah orang-orang yang yattabi'una syahawat, orang yang mengikut syahwat mereka. Jadi Allah Taala kata ke sini iaitu mereka ini antamilu mailan azima. Dia nak ni mereka ni, tamilu ni maknanya cenderung ni maknanya lari daripada kebenaran. Mereka nak bahawa mereka ni, kamu semua ni lari daripada kebenaran, iaitu apa? Jangan mengikut perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka suka kalau kita ni mengikut mereka, cara mereka dahlah enggan untuk mengikut perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian mereka ni nak kita semua ni orang beriman ni supaya ikut mereka juga. Jadi itulah benda-benda yang Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan bahawa lain, perbezaan kan. Allah Taala suka macam ni, tapi mereka ni suka macam ni. Tengok kan. Jadi Allah Taala kata janganlah ikut mereka. Oleh kerana tu kan, jangan ikut mereka tu. Itulah perangai orang yang jahat. Memang suka supaya orang-orang lain ni jadi jahat sama seperti mereka, untuk meramaikan mereka juga kan. Jadi itu adalah perbezaan lah. Jadi kalau dah macam tu, maka adakah kita ni nak ikut mereka ni ataupun nak ikut Allah Subhanahu Wa Taala? Jadi kita mengikut Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun kita ni melakukan kesalahan, tapi Allah Ta'ala tu maha menerima taubat. Jadi kita pergi untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan berterusan sebagaimana orang-orang yang Yahudi, Kristian, Majusi, orang-orang yang suka melakukan kejahatan, berzina dan sebagainya tadi. Kemudian yuridullahu an yukhaffifa ankum wa khuliqal insanu dha'ifa. Allah Ta'ala ni nak mudahkan kamu, Allah Ta'ala kata. Sebab itulah disebutkan sebelum daripada ni kan, bahawa majoriti atas dunia ni perempuan ni kamu boleh kahwin sebagai contohnya. Jadi Allah Ta'ala nak mudahkan kamu. Cuma ada beberapa orang saja yang tak bolehnya. Jadi Allah Ta'ala dah sebut ni tak boleh. Yang lain tu
maknanya hanya berapa persen saja daripada manusia ni yang tak boleh dikahwini. Yang lain tu boleh dikahwini. Jadi apa yang susah sangat kan? Jadi Allah Ta'ala sebut, Allah Ta'ala sebut, yuridullah yukhaffifa ankum. Kalau lah Allah Ta'ala ni kata separuh daripada manusia tak boleh kamu kahwin, kan susah kan? Sepupu, dua pupu, lima pupu kan, semua tak boleh kahwin, susah kan? Itu. Tapi Allah Ta'ala kata, Allah ni yuridullah, Allah Ta'ala ni mahu an yukhaffifa yusahhila, memudahkan ankum, untuk kamu, dengan syariatnya itulah mudah semua tu kan. Kemudian Allah Ta'ala sebut wa khuliqal insanu dha'ifa. Tapi manusia ni Allah Ta'ala ciptakan dalam keadaan dhaif. Mengikut kata tafsir jalan lain, dia kata dhaif iaitu dengan benda-benda yang kalah kadang-kadang tu. Kalah dengan apa? Kalah dengan lelaki perempuan, kalah dengan syahwat dan sebagainya. Itu kelemahan manusia lah yang Allah Ta'ala memang ciptakan. Tetapi Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang menciptakan kita, dia tahu kan, bila dia menciptakan kita dalam keadaan kita ni lemah untuk menghadapi perkara-perkara tu, maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala kemudian beri pintu taubat, dibuka pintu taubat, sebab dia tahu kelemahan kita kan. Jadi memang itulah kelemahan kita kan. Kalau malaikat kita ni taklah susah pula kan. Kalau malaikat ni memanglah tak ada syahwat, tak ada apa kan. So memanglah dia tak melakukan kesalahan sebab memang dia tak ada syahwat. Jadi kita ni Allah Ta'ala menjadikan kita ni sebagai dhaif. Kemudian ya ayyuhallazina amanu la ta'kulu. Allah seterusnya berkata, wahai orang-orang yang beriman. Sekarang ni seruan kepada orang-orang yang beriman. Sekarang ni bila Allah Ta'ala menyeru orang-orang yang beriman tu, orang-orang yang beriman merasai diri dia tu beriman, ada iman dalam hati dia, sepatutnya terpanggil dengan seruan tersebut. Jadi Allah tak kata mana orang beriman, orang beriman dengar elok-elok ni. Maknanya kalau orang tu ada iman dalam hati dia tapi dia tak dengar, itu pelik kan. Sepatutnya dah ada iman dalam hati dia, dia akan terpanggil lah kan. Kalau orang tahu kan, kalau orang tu tahu dia ni kan orang Melayu lah, contohnya kan, dia duduk di tengah-tengah kota London, tiba-tiba ada suatu suara mana orang Melayu, mesti kalau dia ni sedar bahawa dia ni orang Melayu, automatically dia akan rasa terpanggil. Orang panggil saya tu, orang panggil saya, contohnya kan. Jadi kalau lah katakan, kalau orang tu tak ada perasaan Melayu dia tu tak ada kan, jadi macam mana kalau dia akan rasa. Jadi tapi sekarang ni kita, itu contoh bila Allah Subhanahu Wa Ta'ala panggil kita, wahai orang-orang yang beriman. Jadi sepatutnya orang-orang yang beriman ini dia akan rasa terpanggil kalau ada iman dalam hati dia. Jadi sebab itulah iman ni sepatutnya satu benda yang besar yang mesti ada, yang kita ni mesti sedari bahawa kita ni orang beriman. Dan satu benda yang kita kata ini orang tidak beriman. Apa perbezaan kita dengan orang yang kafir, orang yang tak beriman? Itu mereka tak beriman, kita beriman. Jadi sebab itulah perasaan ni satu benda yang sepatutnya besar. Jadi bila Allah Ta'ala panggil kita sini, kita akan rasa terus terpanggil. Kalau kita tak terpanggil, kita ni ada masalah. Jadi Allah Ta'ala kata, wahai orang yang beriman, dengar elok-elok ni, la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Jangan kamu makan harta kamu dengan harta yang lain. Tengok kan, Allah Ta'ala gunakan perkataan la ta'kulu, jangan kamu makan amwalakum, harta kamu. Harta kamu tak boleh makan? Bukan. Allah Ta'ala namakan harta kamu amwalakum bainakum, harta kamu sesama kamu. Artinya walaupun harta tu, harta sahabat kita, harta saudara kita, sesama kamu, maknanya ialah seolah-olah macam harta kita. Seolah-olahnya kan. Jadi oleh kerana itulah maka kita naklah merasai, ada perasaan ni, iaitu apa kan, kita dan saudara kita tu, bila kita makan harta orang lain tu, kita kena ingat bahawa seolah-olah macam orang lain tu makan harta kita. Jangan anggap nama. Jadi maknanya kita kena jaga harta dia, kita kena protect, kita kena kan. Sebab apa? Harta sahabat kita tu adalah sama seperti macam harta kita. Itu satu apa ni yang disebutkan oleh ulama tafsir, bagaimana halusnya ibarat perkataan yang digunakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala untuk menggambarkan juga perasaan, iaitu perasaan kita sepatutnya ada, iaitu harta sahabat kita tu juga seperti harta kita. Jadi Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebutkan sini apa, iaitu jangan kamu makan harta. Maknanya kita kalau bukan harta kita, kita jangan makan, bukan harta milik kita. Sebagaimana orang tak suka orang lain makan harta dia, maka dan kita tak suka orang lain makan harta kita, maka begitulah juga kita ni jangan makan harta bukan milik kita. La ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Allah Ta'ala gunakan makan, ta'kulu makan, tapi bukanlah makna makan saja, tak boleh. Minum boleh, tak, semua tak boleh. Tapi Allah Ta'ala gunakan perkataan makan tu untuk menunjukkan bahawa sebab apa, biasanya ialah orang ambil harta orang ni untuk makan kan.
orang dapatkan harta untuk makan lah. Sebab itulah tujuan utama kan, makan dan minum lah maksudnya kan. Bukanlah maknanya guna boleh, makan yang tak boleh, tak, semua tu tak boleh kan. Sebab makan tu cuma disebutkan makan sebab dia adalah biasanya utama kan, perkara utama yang orang lain, orang nak kepada harta ni. Jadi Allah SWT kata jangan kamu makan secara berarti illa antakuna tijaratan antaradin, kecuali satu saja yang orang lain ni kamu boleh makan, kamu boleh gunakan, iaitu apabila dia melalui proses tijarah. Tijarah ni maknanya perniagaan. Perniagaan ni termasuk semua itu, sama ada kita beli, sama ada kita ni orang beri, sama ada kita ni sewa, sama ada apalah, semua yang kita panggil transaksi tu, semua itu nama dia tijarah. Dan tijarah ni Allah Ta'ala sebut kan, secara khususnya mestilah melalui satu perkara yang nama dia iaitu antaradin, iaitu melalui ansabili taradin gitu, sadirin antaradin, iaitu keluar daripada perasaan redha, dan ulama tambah lagi iaitu dan juga daripada tibin nafsi. Tibin nafsi itu maknanya ialah perasaan keredaan, ketidakkesahan gitu, maknanya tak kisah kau makan mana. Jadi oleh kerana itulah maka perniagaan, apa-apa transaksi, apa-apa muamalat dalam Islam mestilah datang daripada taradin. Itu yang utama. Jadi untuk menceritakan bagaimanakah taradin ni, macam manakah keredaan ini boleh kita tahu, jadi ulama Syafi'i telah menjelaskan mestilah kena ada ijab dan juga qabul. Kena ada yang tu. Kalau orang kita dulu kan, saya jual lah, saya belilah, saya sewakan lah, perkataan tu. Jadi perkataan tu dalam mazhab Syafi'i mesti kena ada. Ikut asalnya, kecuali perkara-perkara yang diizinkan. Jadi perkataan ni boleh juga lah melalui tulisan ke, melalui sains ke dan sebagainya, dokumen kan, itu sama lah kan. Tapi kata mazhab Syafi'i mesti kena ada. Sebab apa? Itulah menunjukkan taradin. Sebab taradin dalam hati, kita tak tahu macam mana taradin, macam mana orang tu reda ataupun tak reda, melainkan dia tulis, dia beritahu dan sebagainya. Kalau tak ada, jadi mazhab-mazhab lain ini adalah perbincangan lah ulama-ulama nak ceritakan bagaimanakah taradin itu boleh kita tahu. Jadi ada yang kata cukuplah dengan angguk ke, dengan isyarat ke, dan dengan tanda dan sebagainya, apa-apa tanda yang itu. Jadi itu perbincangan ulama, saya tak bincang lah sini. Tapi yang penting itu ialah taradin. Kadang-kadang kalau orang tu kata yes, tapi sebenarnya hati tak reda, so kita boleh tahu itu nama dia tibin nafsi. Jadi sebab itulah ulama tambah sikit kan, iaitu taradin dan juga tibin nafsi, iaitu perasaan yang memang dia ni reda dan suka betul-betul orang berpindahnya harta tu, orang makan harta tu, orang gunakan harta tu, berikan kepada orang tu harta tu, maka itu termasuk dalam taradin, insya-Allah. Seterusnya, jadi Allah Ta'ala kata harta orang lain kamu tak boleh ambil, tak boleh guna, tak boleh apa-apa kecuali daripada taradin, tuan dia minkum wala taqtulu anfusakum. Perkara yang kedua, Allah Ta'ala kata jangan kamu bunuh diri kamu. Wahai orang beriman, jangan kamu bunuh diri kamu. Maknanya bunuh diri lah ni ini tak boleh kan, dok. Tapi termasuk sini juga ialah anfusakum, ialah orang lain pun tak boleh juga. Jangan kamu bunuh diri kamu, jangan kamu bunuh orang lain. Sebab apa? Orang lain pun kan sebahagian daripada kamu juga. Sebagaimana kita sebut tentang harta tadi kan, begitu seterusnya. Innallaha kana bikum rahima. Allah Ta'ala ni sayang kepada kamu. Allah Ta'ala sayang kepada kamu, kamu tak sayang pula sesama kamu. Macam mana ni? Gitu kan. Jadi soalannya macam tu kata kan. Jadi Allah Ta'ala ceritakan bahawa dia sayang kepada kita, dia rahim kepada kita. Kemudian tiba-tiba kita yang tak rahim pada diri kita sendiri, kita tak rahim sesama kita, kita tak suka hati ambil harta orang lain dan sebagainya. Jadi itu adalah benda yang bercanggah daripada apa yang Allah nak kita ni mengambil sifat-sifat, maksudnya mengambil itu mengikuti kan. Allah Ta'ala ni kasih sayang, Allah sangat sayang, Allah ni menerima taubat, Allah ni pemaaf, Allah ni apa. Sepatutnya kita pun manusia sepatutnya kan kena mengikuti kan apa yang Allah Ta'ala sebutkan dan daripada asma' husna dan sebagainya tu. Kemudian Allah SWT kata lagi selepas itu, wa man yaf'al zalika udwanan wa zulma. Sesiapa yang buat perkara tu, perkara apa? Perkara yang dilarang di atas tu, sama ada makan harta orang lain, sama ada bunuh orang lain, bunuh diri dan sebagainya. Allah Ta'ala kata siapa yang buat benda tu udwanan artinya ialah melampaui yang halal. Maknanya kalau yang halal okey, tapi bila lebih daripada yang halal, kita panggil dia udwanan, secara melampaui batas, secara wazulman, dan secara zalim, maknanya secara tak betul. Jadi sebab itulah kadang-kadang kita terbuat tapi kita tak tahu, itu dimaafkan. Sebab apa? Sebab apa ni, kita bukan daripada kerana nak udwan, bukan kerana nak zulman. Jadi sebab tu Allah sentiasa sebutkan bahawa kita bila buat kesalahan tu ialah maknanya dia tu adalah
kalau tu datang daripada zulman kita, datang daripada uduan kita, itu yang salah tu kan. Sebab itulah bunuh orang ada yang tak apa ni, dia kata bukan tak bersalah, tapi katakan tidak berdosa. Kenapa? Bunuh tidak sengaja. Sebab dia tak ada niat nak bunuh pun, walaupun dia kena bayar diat dan sebagainya, itu memanglah kan, tetapi maknanya dia tak ada perasaan dia nak bunuh orang, dia tak ada, tapi dah benda tu berlaku kan, bukan daripada kehendak. Jadi itu termasuk dalam udwanan zulman yang Allah Taala sebut sini. Jadi oleh kerana itulah, maka kalau orang tu dia buat tu kerana udwanan wa zulman, fasawfa nuslihi nar. Allah Taala kata dia akan dimasukkan dalam neraka. Nusliya nudkhiluhu, Allah Taala akan masukkan dia ke dalam neraka. Wa kana zalika 'ala Allah yasir. Perkara tu mudah saja bagi Allah Subhanahu wa taala. Itu apa, nak masukkan dalam neraka ni mudah saja kan. Ingat payah sangat kan. Nanti akan tahulah maknanya. Sebab itulah ini amaran daripada Allah Subhanahu wa taala, nak cerita mudah saja kan, tak susah bagi Allah Taala nak masukkan awak ni ke dalam neraka kalau awak ni buat melanggar perkara-perkara yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya, in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyiatikum wa nudkhilkum mudkhalan karima. Allah Taala sebut sini janji Allah, tengok sini. Sesiapa yang kalaulah Allah Taala kata tajtanibu kaba'ira, kamu menjauhi kaba'ira. Kaba'ira artinya ialah dosa-dosa besar. Jadi sesiapa yang menjauhi dosa-dosa besar, apa yang Allah Taala janji pada dia? Yang pertama sekali kita tengok apa dosa-dosa besar ni. Dosa besar ni ialah, ulama kata secara mudah nak kenalnya ialah sama ada perkara itu dikenakan had iaitu hudud, ada khusus undang-undang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, ataupun ialah perkara-perkara yang diancam oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan azab. Makna Allah Taala sebut kalau buat macam ni kena azab, buat macam ni kena azab, buat macam ni kena azab. Itu macam tu tanda tu, itu adalah dosa besar dalam Al-Quran. Jadi banyaklah dalam Quran dan juga dalam hadis kan, sama ada syirik ke, sama ada mendohrakan ibu bapa ke, sama ada sihir ke, sama ada membunuh ke. Itu boleh tengok kan. Dalam kadang-kadang dia sebut gunakan perkataan mubiqat, Nabi kata. Kadang-kadang dia guna kabair, dosa-dosa besar kan, minal kabair, perkara ni dosa-dosa besar. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala kata sini, sesiapa yang menjauhi dosa-dosa besar, orang yang intajtanibu, kalau kamu jauhi dosa-dosa besar. Jadi insya-Allah kan kita harapnya tak akan buatlah dosa-dosa besar ni kan. Jadi Allah Taala janjikan siapa yang tak buat dosa besar, Allah Taala janjikan kepada dia apa? Allah Taala kata nukaffir ankum sayyiatikum. Allah Taala akan hapuskan apa? Iaitu sayyiatikum. Sayyiat tu artinya ialah dosa-dosa kecil. Maknanya kalau kita menjauhi dosa-dosa besar, Allah Taala akan ampunkan dosa-dosa kecil yang kita lakukan. Kita ni memang mana terlepas dosa kan, kita ni semua ada dosa kan. Dosa kecil tu maknanya akan hadirlah setiap orang tu kan. Dosa besar setengah-setengah orang adalah orang buat Jadi kalau sesiapa yang menjauhi dosa-dosa besar, Allah Taala akan ampunkan dosa-dosa kecil yang dibuat kan. Tak kira lah kan macam mana cara dia kan, dengan ambil wuduknya, dengan antara Jumaat hingga Jumaat, solah kan, Ramadan dan sebagainya lah. Itu diceritakan oleh hadis-hadis yang secara detailnya. Tapi maknanya sini Allah Ta'ala macam nak sangat mengampunkan kita tu, nak hapuskan dosa kita tu. Apa yang kamu buat, Allah Ta'ala tak apalah, tak kisah, Allah Ta'ala ampunkan, selagi mana kamu jangan buat dosa besar. Jadi buat dosa besar, bila dosa besar maka dia akan mesti kena ampun, mesti kena minta taubat. Jadi dosa besar ni ulama sebut juga lah kan, kadang-kadang boleh jadi kita buat dosa kecil tapi dia boleh jadi dosa besar. Kenapa? Kerana berterusan. Ataupun kita buat dosa kecil, dia jadi dosa besar juga. Kenapa? Kerana kita meremeh-remeh kan. Kita ini kecil je. Jadi perbuatan macam tu dia akan boleh menjadikan, walaupun dosa tu kecil, dia akan jadi besar. Jadi Allah SWT sebut sini, in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu, kalau kamu jauhi dosa-dosa besar yang dilarang daripada kamu, Allah Ta'ala kata nukaffir ankum sayyiatikum, Allah Ta'ala akan hapuskan dosa-dosa kecil yang ada pada kamu, wa nudkhilkum mudkhalan karima. Allah Ta'ala akan masukkan kamu ke dalam mudkhalan ataupun madkhalan. Ada dua kiraat di sini. Mudkhalan makna tempat masuk yang mulia, iaitu maksudnya syurga. Seterusnya kita tengok ayat yang ke-32 insya-Allah. Wala tatamannau. Sekarang sampai kepada ayat tentang la tatamannau. La tatamannau artinya jangan kamu mengingin-inginkan, gitu kan. Tatamannau, apa bestnya kalau macam ni, itulah la tatamannau. Allah Taala jangan buat macam tu. Ayat ini diturunkan, setengah ulama tafsir kata diturunkan apabila seorang Ummul Mukminin, bernama Ummu Salamah. Jadi dia telah berkata, apa kata dia? Dia kata ya laitana, dia kata kunna rijalan fajahidna
bestnya Ummu Salamah kata, kalau kami ni lelaki, kami boleh pergi berjihad. Maknanya boleh berjihad sebab Allah Ta'ala sebutkan pahala jihad, pahala jihad, pahala jihad. Jadi bestnya kalau kami ni lelaki, kami boleh pergi berjihad, kami dapat pahala tu. Itu satu ni lah kan. Kemudian ada satu lagi riwayat mengatakan macam ni, iaitu ada setengah perempuan ini dia berkata, oh bestnya lelaki dapat dua kan, lizzakari mislu hazil unsayain, dua bahagian, perempuan dapat satu, sepatutnya perempuan lah dapat lebih, dia kata. Lelaki dapat satu dah. Maknanya tu kan. Jadi maknanya best jadi lelaki, yang ni best jadi lelaki. Maknanya ada perempuan cemburu lah kan. Sebab apa? Nak pahala kan, nak pahala daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Allah pun Subhanahu Wa Taala pun berkatalah di sini, turunlah ayat ini, la tatamannau wala tatamannau, jangan kamu mengharap-harapkan, jangan kamu ni tatamannau, bercita-cita sangat, ma faddalallahu bihi ba'dakum ala ba'din, kelebihan yang Allah Ta'ala berikan kepada sebahagian daripada kamu ke atas sebahagian yang lain. Artinya Allah Ta'ala beri kepada orang ni kadang-kadang macam ni. Ini secara umum ayat ni umum kan. Maksudnya kan kadang-kadang ada orang kaya, ada orang miskin kan. Ada orang yang dapat kelebihan ni kan. Jadi janganlah kamu bercita-cita apa yang kamu tak ada. Maknanya kamu berusaha keras mestilah kan. Tapi maknanya kan dia best lah lelaki, kita perempuan. Tak kan. Allah Ta'ala kata itu adalah merupakan Allah Ta'ala jadikan. Semua tu Allah Ta'ala jadikan macam tu kan. Yang pentingnya bukanlah lelaki dan perempuan itu akan mendapat pahala lebih atau tidak. Yang penting tak apa kan. Dalam ayat yang lain kita bacakan, inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di kalangan kamu bukan lelaki kamu, bukan perempuan di kalangan kamu, bukan orang macam ni, bukan orang macam ni, tapi yang paling mulia itu ialah orang yang paling takwa. Jadi perempuan boleh jadi takwa, lelaki pun boleh jadi takwa kan. Tapi kalau tak takwa, lelaki pun rendah juga mutu dia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Allah Taala sebut sini, Allah Taala kata la tatamannau, jangan kamu bercita-cita menginginkan apa kelebihan yang Allah Taala berikan kepada sebahagian daripada sebahagian kamu yang lain, sama ada segi jantina ke dan sebagainya. Kemudian lirrijali nasibum mimma iktasabu, Allah Taala kata bagi lelaki dia dapat nasib. Nasib tu maknanya pahala dia, pahala daripada kerja yang dia buat. Mimma iktasabu, kalau dia buat satu benda, dia akan dapat pahala dia. Dan Allah Ta'ala kata walin nisa'i nasibum mimma iktasabna, bagi perempuan dia akan dapatlah pahala yang usaha dia. Kalau dia berusaha, dia akan dapat pahala dia. Sebagai contoh apa kan, perempuan katakan dia kena duduk rumah, kena jaga anak-anak dia, kena tarbiyah anak-anak dia, dia kena jaga suami dia, kena patuh kepada suami dia, dia melaksanakan perintah Allah. Sebab tu perempuan Allah Ta'ala sebutkan mudah. Nabi SAW sebut mudah je kan. Kalau dia ni mendirikan kewajipan dia, solat, puasa, zakat, semua tu, dan kemudian dia taat pada suami dia, dah dapat masuk syurga kan, mudah. Yang penting kita nak masuk syurga kan. Jadi orang lelaki Allah Ta'ala tetapkan macam ni kan, kena pergi berjihad, kena pergi dan sebagainya lah. Kalau tak cukup, perempuan tu barulah kena pergi kan. Tapi dalam keadaan biasanya lelaki yang pergi, bukan perempuan kena ambilkan peranan dia yang jaga, jaga rumah tangga, jaga ni kan generasi baru dan sebagainya kan. Dan jugalah orang belakang ni, barisan belakang ni kan. Jadi itu semua tu dapat pahala kan. Jadi apa yang susah sangat? Kita nak ialah pahala, kita naklah syurga kan. Jadi Allah Ta'ala kata walin nisa'i nasibum mimma iktasabna was'alullaha min fadlih. Jadi yang penting tu apa? Mintalah kurniaan daripada Allah. Maksudnya ialah pahala daripada Allah, kurniaan daripada Allah. Sebab kurniaan ni bukan maknanya harta, bukan. Jangan minta harta saja, minta harta. Kadang-kadang harta tak memberi pahala pun. Tapi mintalah apa-apa yang memberi pahala kepada Allah kan. Yang memberi pahala kita ni, bila kita ni buat benda tu. Kalau melalui ini dapat pahala, maka kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mudahkanlah perkara ini dan sebagainya. Dan begitu seterusnya, innallaha kana bikulli syai'in alima. Allah Ta'ala tahu. Semua benda Allah Ta'ala tahu. Bikulli syai'in alima. Alima artinya dia tahu kenapa dia beri ni, kenapa dia beri ni, kenapa dia beri pada orang ni, kenapa dia lebih orang ni, kenapa dia beri. Allah Ta'ala Maha tahu kan. Jadi jangan kita ni kata tak puas hati dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kata Allah Ta'ala ni zalim, kata Allah Ta'ala ni. Jadi wal iyazu billah min zalik. Seterusnya ayat yang terakhir, insya-Allah kita baca hari ini, walikullin ja'alna mawaliya mimma tarakal walidani wal aqrabun. Allah Ta'ala kata walikullin. Walikullin maknanya bagi setiap daripada kamu, lelaki ke perempuan ke, ja'alna mawaliya, kami jadikan mawaliya. Mawaliya tu maknanya waris. Waris maknanya peninggalan, maknanya harta warisan. Maknanya bagi setiap daripada kamu, lelaki ke perempuan ke, akan dapat bahagian dia.
bagi orang yang berhak lah kan bukan semua orang satu dunia, tapi maknanya lelaki pun dapat, perempuan tak dapat pun. Dia mana kalau dia mak ke ayah ke suami ke isteri ke, dia akan dapat, tak kira dia lelaki ke perempuan kan, masing-masing ada hak dia. Jadi tu Allah Taala kata walikullin ja'alna mawaliya, setiap orang tu Allah Taala bagi ada bahagian dia, mawaliya iaitu harta warisan, mimma tarakal walidani wal aqrabun, yang ditinggalkan oleh ibu bapa, oleh indung, orang sini cakap indung, dua ibu bapa, parent, wal aqrabun, dan juga kaum kerabat. Maknanya kaum kerabat yang adalah kan batasan-batasan yang terdekat dan sebagainya. Jadi ada, jangan bimbang, ada, semua orang tu dapat hak dia. Kemudian dalam ayat selepas itu, wallazina aqadat aymanukum, ayat ni ulama kata telah dimansuhkan. Telah dimansuhkan sebab dulu sebelum daripada, iaitu di zaman jahiliah dan sebagainya kan, sebelum daripada turunnya ayat-ayat yang menceritakan tentang warisan, pembagian pusaka dan sebagainya, orang-orang ni kadang-kadang dia buat perjanjian dengan orang lain lah kan keluarga yang jauh dan sebagainya kan, dia buat perjanjian, iaitu dia kata kalau aku mati kamu akan dapat ni. Dia lebih kurang lah macam sekarang pun ada juga dengan peguam dia macam tu lah kan, orang yang tidak Islam menggunakan cara ni, ataupun orang Islam yang guna cara macam tu, tak betul lah kan ada juga, iaitu Allah SWT ceritakan, iaitu sesiapa di kalangan kamu kan, wallazina aqadat aymanukum, orang-orang dia buat janji. Aiman tu maknanya ialah janji ataupun sumpah dibuat dengan orang yang lain, siapa-siapa lah kan fa'atuhum nasibahum. Jadi Allah Ta'ala kata berikanlah kepada mereka bahagian mereka, sebab kamu dah janji. Tapi ayat ni kita kata telah dimansuhkan Tapi dulu sebelum daripada turunnya ayat Quran yang menyebutkan wa ulul arhami ba'dukum aula bi ba'din, tu ayat dia yang menasahkan ayat ni. Jadi selepas daripada tu maka Allah Ta'ala menasahkan, iaitu hanya orang-orang yang mempunyai kaum kerabat saja yang boleh mewarisi dalam batas-batas dia lah kan, dekat dan jauh kan. Jadi kalau dah jauh tak boleh, bila dekat tu boleh. Itu namanya ulul arham, iaitu yang sama-sama dekat lah dari segi kerabat je. Jadi ayat ni tapi Allah kekalkan dalam ayat menunjukkan bahawa sebelum daripada ni Allah Subhanahu Wa Ta'ala ni kan, maknanya meminta kita ni, minta orang mukmin pada masa tu sebelum daripada ayat turunnya ayat Miras ni, iaitu orang mukmin ni kena, kalau mereka dah berjanji, kena tunaikan janji itu. Iaitu mereka berjanji untuk berikan harta kalau orang ni mati dan sebagainya, maka kena tunaikan. Jadi Allah Ta'ala kata fa'atuhum nasibahum, berilah kepada mereka bahagian mereka. Innallaha kana ala kulli syai'in syahida. Allah Subhanahu Wa Ta'ala menjadi saksi di atas segala sesuatu. Jadi kita sebutkan bahawa ayat ini telah dimansuhkan, iaitu ayat bahagian start daripada wallazina aqadat kan. Jadi setakat itulah saja insya-Allah hari ini. InsyaAllah berjumpa lagi dalam sesi akan datang. Boleh astaghfirullahalazim li wa lakum, dan terima kasih saya nak ucapkan kepada seterusnya kepada sahabat-sahabat yang telah memberikan sumbangan mengikut akaun di bawah ni untuk sumbangan kepada pertubuhan Muslim Proaktif yang berusaha untuk menyebarkan video ni. InsyaAllah wallahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihat وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.